wajib belajar fiqh supaya kita boleh mengetahui pantang larang, syarat rukun di dalam melakukan ibadat. Dalam ilmu fiqh tu kita akan diajar undang-undang ibadat, undang-undang sembahyang, undang-undang ambil wudu, undang-undang istinja, undang-undang mandi wajib, undang-undang zakat, undang-undang haji, umrah dan sebagainya. Itu dalam ilmu fiqh. Undang-undang dalam rumah tangga, itu dalam ilmu fiqh. Jadi wajib belajar fiqh. Laki-laki perempuan wajib belajar fiqh. Maknanya belajar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ibadat kita. Kalau kita berniaga, wajib belajar bab perniagaan. Kalau kita suami, wajib belajar undang-undang sebagai suami. Kalau kita sebagai isteri, wajib belajar undang-undang menjadi isteri. Semua tu ada dalam ilmu fiqh sana. Kalau kita penternak, wajib belajar ilmu tentang menternak haiwan macam mana, supaya tidak contohnya melibatkan hak-hak orang lain. Semua ada dalam fiqh tu, semua ada. Dalam bab taharah, munakahat, muamalat, jinayat, semua ada. Ulama dah siapkan semuanya. Orang yang sangkut paut nak pergi haji, wajib belajar bab haji. Orang yang wajib nak pergi umrah, wajib belajar umrah. Bila nak masuk Ramadan nanti nak puasa, kita kena belajar bab puasa pula. Kalau sampai cukup haul nifas nak keluar, cukup haul dan nisab, wajib nak keluar zakat pula, kena belajar bab zakat pula. Semua ada. Kemudian bukan sahaja ilmu yang tersebut wajib dipelajari, dan demikian juga maksud demikian juga yakni seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati. Ilmu kelakuan hati, kerana hati kita ini ada kelakuan seperti anggota zahir kita. Macam mana kita tengok kelakuan zahir seseorang itu, maka hatinya pun ada kelakuan. Kadang-kadang kita tengok kelakuan orang tu zahirnya baik, lemah lembut, tenang, bersih orang dia, sopan santun orangnya, tapi hati belum pasti. Hati dia belum pasti berkelakuan demikian juga. Kadang-kadang zahirnya memiliki pakaian yang bersih, tapi hatinya berpakaian dengan pakaian yang kotor. Zahir pakaian bersih dah, tapi hatinya berpakaian kotor. Zahirnya berhias-hias dah, macam-macam perhiasan ada pada tubuh badan ni, tapi hatinya tidak ada pun perhiasan dengan sifat-sifat terpuji. Jadi hati, kadang-kadang zahir orang tu kelang kabut. Tengok zahir dia tu kelang kabut, kacau bilau. Zahir dia pun nampak dah, dan kadang-kadang hatinya pun kacau bilau juga. Ada orang hatinya tenang, dalam apa sahaja situasi tenang hatinya. Ada orang kelang kabut hatinya. Tu. Jadi hati kita ni pun perlu diberi didikan. Hati kita perlu diberi didikan supaya selaras dengan zahir. Supaya selaras dengan zahir. Macam mana zahir kita dituntut taat kepada Allah, maka hati kita pun dituntut supaya taat kepada Allah. Kalau zahir kita dituntut supaya beradab berakhlak, maka hati kita juga dituntut supaya beradab dan berakhlak. Hati ada akhlak. Pemaaf itu akhlak hati. Sabar itu akhlak hati. Pemarah itu akhlak yang tak elok pada hati. Pendendam itu akhlak yang tidak baik ada dalam hati. Bersangka-sangka jahat itu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik dalam hati kita. Tidak redha dengan qada dan qadar Allah, ataupun tidak beriman, ataupun cintakan dunia, ataupun kasihkan puji-pujian, takutkan celaan. Itu semua akhlak yang tidak baik pada hati kita. Dan demikian juga yakni wajib belajar, seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati, wajib juga belajar dan mengetahuikan sekalian perangai-perangai. Mana perangai hati? Hati kita ni ada perangai. Mari kita tengok hati kita. Apa perangai hati kita? Perangai hati kita ni, perangai ni dah baik ke perangainya masih tak baik lagi? Perangai hati kita. Kita kata perangai kau ni tak semenggah, perangai kau ni tak senonoh lah, kita kata ke orang.
Kita kata ke orang, perangai kau ni tak semengar, perangai kau ni tak elok lah, perangai kau ni. Tengok perangai hati kita macam mana. Tengok perangai hati kita macam mana. Nampak perangai zohirnya bagus dah kita. Berkopiah, berserban, berjubah, bertudung labu, macam-macam lah. Perangainya solat, perangainya puasa, perangainya qiyamul lail, perangainya dah pergi haji, dah pergi umrah. Perangai hati macam mana pula? Perangai hati macam mana pula? Dia kena seiring. Kena seiring. Umpama, ni dia nak bagi contoh perangai hati, pemurah. Pemurah hati. Hatinya pemurah. Apa maksud pemurah? Pemurah ni dia suka lebih, bagi lebih daripada qadar yang wajib dia bagi. Itu pemurah. Contoh, kalau harga barang tu RM1, dia bagi RM1, 20 sen. Pemurah tu. Dia bagi lebih daripada qadar yang wajib dibagi. Kalau nafkah anak bini dia contoh sehari RM30, dia bagi RM40. Pemurah lah tu. Pemurah. Tak kisahlah pemurah. Sama ada dia pemurah ilmu ataupun dia pemurah harta. Dia suka ajar orang ilmu yang bermanfaat. Walaupun orang tak ada bagi bayaran pada dia, dia suka kongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pemurah ilmu. Pemurah ilmu. Ada orang dia ada harta, pemurah harta. Ikutlah. Itu akhlak hatinya pemurah, memaafkan. Suka memaafkan orang tu pemurah, sifat pemurah. Dia tak bakhil dalam nak memaafkan orang lain. Dia tak bakhil, dia pemurah. Suka maafkan orang. Sebab macam mana boleh jadi suka nak jadi pemaaf tu? Sebab dia dah nampak dan dah tahu dan dah yakin kelebihan dia tu. Bila seseorang tu dah nampak, dah tahu, dah yakin kelebihan sesuatu amal tu, contohnya pemaaf, dia akan suka jadi orang yang pemaaf. Kita ni payah nak jadi pemaaf sebab kita tak nampak kebaikan, kebajikan yang Allah nak bagi kepada akhlak yang suka pemaaf tadi tu. Perlu ke kita bagi tahu nak maafkan orang? Tak perlu bagi tahu. Tak perlu kita nak bagi tahu kita dah maafkan orang tu. Tapi orang yang bersalah wajib minta maaf. Itulah. Yang bersalah wajib minta maaf. Yang memaafkan tak perlu memaklumkan saya dah maafkan awak. Tak perlu. Kadang-kadang ada orang dia nak mendidik kita. Dia tak nak bagi tahu yang dia dah memaafkan kita, supaya kita fikir banyak kali. Makna lain kali jangan bermudah-mudah nak buat kesalahan. Tapi dia dah maafkan. Tapi dia dah maafkan. Penyayang pada harta. Perangai dia. Penyayang pada harta. Sayangkan harta. Apa tanda-tanda orang tu sayang pada harta? Dia akan menggunakan hartanya kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Dia tak bazir, dia tak gunakan hartanya untuk buat benda haram. Tu dia sayang harta dah tu. Waktu zakat, dia keluar zakat, dia suka sedekah dengan orang. Tu sayangkan harta dah tu. Sebaliknya, orang yang tak sayang dengan harta, dia akan belanjakan hartanya kepada benda yang sia-sia ataupun yang haram. Tu dia tak sayang harta. Dia kufur nikmat harta. Allah bagi dia harta supaya dia berpeluang mendapat pahala dan kebajikan. Tiba-tiba dia gunakan harta tadi untuk membuat benda yang mengundang dosa bagi diri dia. Dia tak sayangkan harta dia. Dia sia-siakan harta dia. Dia membazir, dia beli benda haram, dia belanjakan kepada benda haram, dia jadi sponsor benda-benda haram. Dia tak sayangkan harta. Harta ni wajib kita jaga. Tak betul. Harta ni wajib. Di antara perkara besar yang ada dituntut dalam agama yang wajib kita kena jaga adalah harta. Sebab itu dalam Islam mengharamkan perbuatan berjudi.
kerana judi itu merosakkan harta. Sebab itu dalam Islam mengharamkan merompak, mencuri, kerana mencuri itu membinasakan harta. Sebab itu dalam Islam mengharamkan riba. Sebab itu dalam Islam mengharamkan riba, rasuah. Sebab dia merosakkan harta orang. Merosakkan harta orang. Dia tak ikhlas dalam nak menolong, nak kena sogok dulu. Yang dia orang terpaksa kena sogok dulu. Barulah dia nak tolong. Kalau tak sogok dia tak nak tolong. Merosakkan harta orang. Sebab tu dalam Islam mengharamkan apa lagi? Cukai. Dalam Islam mengharamkan cukai. Kerana cukai itu merosakkan harta orang. Tak pasal-pasal orang penat-penat cari, dia potong sesuka hati. Orang tak redha. Sebab tu orang ramai nak lari daripada cukai sebab apa? Kenapa orang ramai lari daripada cukai? Kenapa? Sebab tak redha. Kenapa orang sanggup beli kereta berbiji-biji, berbuah-buah, walaupun tak pakai? Kenapa? Nak lari dari betul tidak? Itu tanda orang tak redha. Nak ambil harta dengan orang tak redha. Zakat lain. Kata ulama, kerajaan, pemerintah yang mengenakan cukai, tengok, ada ulama mengatakan harus kenakan cukai. Kalau sekiranya negara itu tak ada sumber, negara itu miskin, memang tak ada sumber, kering kontang negara ni, maka diharuskan mengenakan cukai pada rakyat dia yang tidak membebankan. Baru situ diharuskan mengambil cukai. Tapi kita tengok negara kita, apa yang tak ada, macam-macam sumber ada. Betul? Tapi dah disalahgunakan. Kekayaan harta, kekayaan negara dah disalahgunakan untuk hiburan, untuk kemasyhuran, macam-macam lagi benda tak penting maksudnya. Kemudian minta rakyat tolong cover pula dah. Sebab tu kalau dalam keadaan gitu, hukumnya haram cukai tadi. Dikenakan pada tempat yang tidak sepatutnya. Sepatutnya tak perlu dikenakan cukai kerana memandangkan makna negara itu kaya, contohnya. Macam Arab Saudi kaya dengan minyak dan macam-macam. Tak perlu nak kenakan cukai pada rakyat. Sebab padan dengan kekayaan hasil muka bumi dia tadi. Bahkan dia kena tolong pula orang susah. Negara kita macam-macam ada, dengan sawitnya, dengan getahnya. Bandingkan cukai kita punya hasil kan, bandingkan dengan hutang kita banyak ada. Itulah. Sebab tu kita ada banyak benda lain lagi yang wajib wajib dilangsaikan. Hutang daripada cukai. Tapi kita dah dipaksa, nampak tak? Dipaksa, kalau tak bayar nanti ada tindakan pula yang memudaratkan urusan pekerjaan kita. Itu nama zalim. Zalim, menindas orang. Ada benda lain yang orang sepatutnya boleh bayar, tak boleh nak bayar sebab nak dulukan cukai. Padahal orang banyak lagi hutang nak bayar ni. Ni hutang nak kena adab, cukai lagi nak kena adab. Itu dah membebankan. Padahal kalau nak ikut hasil sumber muka bumi ni, macam-macam ada. Biji timahnya lagi, dengan ada getahnya lagi, dengan sawitnya lagi, dengan padinya lagi, dengan petroleumnya lagi. Tapi dah disalahgunakan harta kekayaan tadi tu. Kemudian diperintahkan pula rakyat, ambil pula duit rakyat untuk nak menampung pula. Sebab tu jangan redha. Jangan redha. Kalau kena bayar cukai, jangan redha. Aku tak redha harta aku diambil dengan jalan yang tak sebenar. Lain kalau negara kita memang susah betul. Macam yang tadi tu, tak ada sumber, jadi kita pakat-pakat tolong. Tu lain. Tapi yang nak kata boleh tu terpulang lah. Kita duduk tengok dalam kitab sana kata tak boleh. Harus kalau yang tadi. Mana boleh dikenakan kalau dalam keadaan negara memang tak ada sumber. Boleh dikenakan cukai atas rakyat untuk bantu rakyat negara dia. Tapi kalau dalam keadaan negara tu mewah tapi disalahgunakan kemewahannya untuk seronok, untuk berhibur, untuk buat benda entah macam-macam. Padahal ramai pula rakyat-rakyat yang kebuluran, yang kemiskinan, yang tidak terbela, kena cukai lagi. Berat. Sebab tu kalau benda-benda haram ni jangan bayar dengan redha. Terpaksa bayar, sebab kalau tak bayar kita ditindas lagi. Payah nak cari makan dah. Tutup piuk nasi kita.
maka terpaksalah bayar. Dalam keadaan hati tak redha. Nanti aku tuntut, hari kiamat aku akan tuntut, sebab kau dah menyusahkan urusan aku. Zakat apa? Zakat tak apa zakat. Baik. Sebab itulah harta kena jaga. Sebab tu orang kalau dia bergaduh, contoh dia berperang, makna mempertahankan harta dia, mati dia syahid. Dia bergelut mempertahankan harta dia, lalu dia mati dia syahid. Kerana dalam Islam wajib jaga harta. Wajib jaga harta. Sebab tu jangan dibinasakan harta kepada perkara yang sia-sia ataupun yang haram. Kemudian apa lagi perangai hati ni? Penakut. Perangai hati ni, kelakuan hati. Tadi sayang harta. Mana sayang harta pada tempat itu terpuji. Tapi kalau sayang harta untuk dibelanjakan kepada hal yang baik, itu dikeji. Sayang harta untuk dibelanjakan kepada perkara yang mendatangkan pahala akhirat, itu dikeji. Tapi tidak sayang hartanya untuk dibelanjakan kepada benda yang haram, yang sia-sia. Dalam bab agama, dalam bab ibadat, berkira bukan main lagi harta. Tapi kalau dalam bab berseronok, berhibur, senang-senang aja dilaburkan. Maka itu kelakuan yang dicela. Dicela lah kalau kelakuan macam tu. Dalam bab yang membazir, tak sayang harta. Dalam bab agama, nak beli kitab, mikir 80 kali. Kurang duit dia RM8. Photostat lah ustaz, lagi murah. Murah ni. Ada AJK masjid. Ustaz ada AJK masjid, kata kita photostat lah ustaz ni, murah sikit. La ilaha illallah. Rasa macam nak melempangkan rasanya. Duit terpapar dekat papan tulis, papan putih tu, kutipan beribu-ribu. Nak beli kitab, kata ustaz photostat ustaz. Lainlah dah tak ada stok. Barang payah nak dapat. Boleh lah nak photostat. Ini belana kotna kat kedai tu, belana kotna RM15 satu. Photostat ustaz murah sikit. La ilaha illallah. Kau bayar tiket wayang tu, tak ada mikir pun. Pergi bayar tiket konsert 200-300, tengok benda haram, tak mikir pun. Tapi dalam bab agama, nak sedekah, bukan main fikir, 84 kali fikir. Bukan main rugi lagi rasanya. Na'udzubillah min zalik. Itu penyakit hati kita. Itu kelakuan hati kita lah. Perangai hati yang tak elok. Berkira dalam nak buat amal kebajikan, tapi tak berkira dalam nak buat benda haram yang sia-sia. Na'udzubillah. Beli tiket wayang, beres. Berapa seorang? RM20, beres. Nak pergi masuk water wall. Water park, seorang berapa? RM30, beres. Kitab RM15, photostat. Makan semeja RM200, jadi tai. Makan sekali hadap keluarga, RM200, jadi tai. Nak beli kitab RM10 untuk akhiratnya kekal, berkira bukan main. Itulah akhlak hati kita. Na'udzubillah min zalik. Dalam bab yang macam tu tak berkira, dalam bab agama bukan main berkira lagi lah. Bayar yuran anak-anak belajar ilmu dunia, tak ada masalah, 700-800 sebulan. Bayar yuran ustazah kat kampung ngajar anak kita Quran daripada buta jadi celik, RM15 sebulan, bukan main rasa berkira lagi. Anak ni daripada tak pandai baca Quran jadi pandai, daripada tak pandai semayang jadi pandai, RM15 sebulan, bukan main mahal lagi. Tak ada diskaun ke ustazah? Berkira. Tapi kalau dalam bab nak ajar anak dia ilmu dunia, ni yang nampak hasil dunia ni. Besok kalau anak aku pandai ni, besok pulang modal balik ni.
Besok bila anak aku pandai orang putih, pandai ini ni, besok pulang modal ni, besok jadi doktor, gaji 20, 30, 50, 60 ribu. Jadi apa dia masalah? Sekarang labur dia nak belajar 1 jam RM60. Besok cover balik. Ini anak kita pandai baca Quran bukan boleh jadi apa pun. Anak kita pandai semayang, kenal Tuhan, betul ibadat, bukan jadi kaya pun. Jadi bazir nak bayar mahal-mahal. RM15 ni patutnya RM5 je. Tu pun mahal lah sepatutnya. Itu ada berlaku macam tu dalam masyarakat kita. Sungguh ni tanya tu ustazah yang kat kampung-kampung tu, yang ngajar anak-anak kita tu, yang mak bapak tak reti nak ajar tu, hantar anak-anak. Bila mak bapak minta bila ustazah letakkan bayar yuran RM15 sebulan, bergaduh. Padahal dia top upkan anak ni 2 hari, 3 hari RM10, 3 hari RM10. Tak ada berkira pun. Na'udzubillah min zalik. Cubalah kita fikir. Tapi nak masuk syurga. Syurga nak masuk, tapi dalam bab ibadat akhirat fikir bukan main lagi. Beli top up selang 5 hari RM10, selang 5 hari RM10. Tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa sayang pun. Tapi nak bayar yuran anak kita tu supaya amalnya Allah terima, berkira bukan main lagi. Saya tanya Soleh lah. Dia ada ngajar budak Quran. Tahu lah macam mana. Ustaz, dalam bab agama ni kita kena ikhlas, Ustaz. Ikhlas tengkorak kau. Aku ingat Ustaz tu makan apa anak bini ni? Makan pasir, makan besi, makan rumput, gaguk rumput macam lembu. Kau tak boleh fikir benda-benda macam tu. Kadang orang jenis macam tu kena cakap terang-terang macam tu. Dia ingat tutup guru tu agak anak bini dia ganggu rumput belakang rumah agak. Tapi kalau dalam bab dunia yang kita marah tu, dalam bab dunia dia tak kisah. Nak bazir dia tak peduli. RM5, RM10, RM20, tak ada masalah. Kalau dalam bab nak seronok-seronok. Tapi dalam bab ilmu agama, berkira bukan main lagi. Tu akhlak. Kemudian penakut, hatinya takut. Takut apa? Takut mati, takut miskin, takut orang tak kenal, takut orang cela. Takut orang cela, takut orang tak kenal kita, takut orang sumpah seganah kita, takut orang umpat-umpat kita, takut orang fitnah-fitnah kita. Nak orang puji kita, nak orang hormat kita, nak orang kata kita baik-baik. Tu akhlak hatinya. Penakut. Takut miskin, takut miskin, takut miskin, takut tak kaya, takut anak-anak tak kaya, takut anak-anak tak berjaya ilmu dunia. Tapi tak takut pun anak-anaknya tak pandai semayang, tak pandai baca Quran, tak ada takut pun. Tapi kalau anak tak pergi sekolah, tak pergi belajar, sekolah bukan main kita berlasah anak-anak kita. Tapi kalau anak tak semayang, diam. Anak tak semayang, diam je. Anak tak pergi sekolah, berlasah. Itu ada perangai mak bapaknya tu. Anak tak belajar agama, tak semayang, tak tutup aurat, dia buat dia, tak kisah. Anak tak pergi belajar sekolah, tak pergi belajar ilmu akademik, bukan main marah lagi. Dihamunnya dihamunnya anak-anak dia. Tak semayang, relax. Na'udzubillah. Berani, hatinya berani kerana benar. Contohnya takabur, sombong, merasakan diri lebih mulia daripada orang lain, merasa diri kan lebih mulia daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan, merendahkan diri, merasakan diri lebih hina ataupun merasakan diri lebih hina ataupun lebih daripada orang lain dalam hal-hal kekurangan. Lawan bagi takabur tadi. Kalau takabur, merasakan diri lebih daripada orang dalam hal kebaikan. Kalau lawan dia tawaduk, merendah diri, merasakan diri lebih daripada orang lain dalam hal kekurangan. Dalam hal-hal kekurangan, kita rasa kita lebih daripada orang. Contohnya mana? Jahil. Kejahilan tu sifat yang lebih ke sifat yang kurang? Jahil.
Sifat kurang. Maka contoh kalau kita duduk dalam perhimpunan ni, nak bandingkan dengan kawan-kawan kita yang lain, dalam hati kita, kita merasakan aku lebih jahil daripada yang lain-lain. Itu nama tawaduk, merendah diri. Merasakan diri lebih, tapi dalam hal kekurangan tu tawaduk. Kalau dalam hati kita sekarang ni, dalam perhimpunan kita ni, dalam ramai-ramai kita merasa kita lah yang lebih alim daripada orang lain, lebih soleh, lebih bertakwa, itulah namanya sombong, takabur. Ini sifat yang dibenci oleh Allah. Kemudian dan iffah. Iffah ni apa maksud iffah? Pengampun, pemaaf. Tak silap. Yakni terpelihara daripada yang haram-haram dan melebih-lebih yang ditegah dan sangat jimat dan lainnya, kerana bahawanya takabur, penyayang, penakut dan melebih-lebih itu hukumnya haram, dan tiada dapat hendak memeliharakan daripadanya melainkan dengan mengetahuinya dan mengetahuikan barang yang melawan akan dia. Maka wajiblah atas tiap-tiap manusia mengetahui akan dia. Sebab tu wajib kita belajar ilmu tasawuf ni, kerana nak mengenal pasti penyakit-penyakit hati tadi, yang nama ujub apa, riak apa, cintakan dunia apa, bakhil apa, kasihkan harta apa, kasihkan pujian apa, kasihkan pangkat apa, kasihkan makan apa. Kena tahu satu persatu jenis-jenis kelakuan hati tadi, supaya kita boleh cari, supaya kita boleh usahakan mendapatkan kelakuan-kelakuan yang terpuji dalam hati tadi. Usahakan dapatkan, simpan dalam hati, dan cari dalam hati kita ni kelakuan-kelakuan yang jahat-jahat tadi, supaya boleh ambil buang. Jadi kelakuan yang jahat pun kena tahu sebab nak ambil buang, kelakuan yang baik pun kena tahu sebab nak ambil pakai. Yang nama ujub apa ujub? Kena kenal ujub tu. Cari dalam hati, ada tak penyakit ujub? Kalau jumpa ada, buang. Takabur, cari ada tak dalam hati kita takabur? Kalau ada, ambil, buang. Sebab benda tu haram ada dalam hati. Cintakan dunia, kalau ada, wajib kena buang. Cinta kepada puji-pujian, kalau ada, ambil, buang. Sebab haram simpan dalam hati. Kerana penyakit-penyakit itu tadi boleh membinasakan kita. Jadi kena belajar ilmu akhlak ni, ataupun ilmu tasawuf kena ngaji. Ni kitab selepas ni, kitab selepas ni kitab tasawuf lah. Dan hanya sesungguhnya telah mengarang Asy-Syahid Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim akan sebuah kitab pada bicarakan perangai-perangai. Dalam kitab tu nak cerita tentang akhlak aja kitab. Dan sebaik-baiklah barang yang ia karang itu, maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam memeliharakan perangai dan kelakuannya. Kelakuan tiap-tiap orang Islam wajiblah kita pelihara, jaga, baiki, pantau ke akhlak kita, sama ada yang zahir ataupun akhlak yang batin. Supaya kedua-duanya itu dipakaikan dengan akhlak yang terpuji. Zahirnya pun berakhlak terpuji, hatinya pun berakhlak terpuji juga. Zahirnya terselamat daripada akhlak yang tidak baik, hatinya pun terselamat daripada akhlak yang tidak baik. Ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari. Ramai orang tak tahu akhir zaman ni, ramai yang belajar tapi salah cara belajar. Sehingga mereka pergi menuntut, bersusah payah menuntut benda yang tidak difardukan menuntut. Habis masa dia belajar benda yang tak diwajibkan belajar. Duduk dalam dosa kerana meninggalkan ilmu yang wajib dipelajari. Dan ada pun memeliharakan barang yang jatuh ia pada setengah-setengah daripada ketika, maka iaitu fardu kifayah. Apabila berdiri dengan dia oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, nescaya gugurlah daripada yang lainnya. Maka jika tiada ada pada negeri itu, mana tempat itu, satu orang yang berdiri dengan dia, mana yang pandai dengan ilmu tadi, nescaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya. Maksudnya gini, contoh ilmu fardu kifayah, ilmu sains. Ilmu sains tu ilmu fardu kifayah. Dalam tempat kita ni, kata ulama Masafatul Qasri, di dalam keluasan berapa 80 persegi, ada orang yang pandai matematik contohnya. Kita tak pandai, tak berdosa kalau tak belajar matematik.
Itu. Ilmu apa? Ilmu tentang sirah. Ilmu sirah. Dalam Masafatul Qasri tadi tu tak ada yang pandai ilmu sirah. Maka wajib semua kena belajar sehingga timbul seorang yang pandai, yang alim ilmu sirah. Bila dah ada seorang yang wajib tak, yang lain tak wajib dah nak belajar. Itu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni bila dalam kawasan tu, keluasan tu dah ada seorang yang tahu, yang lain gugur dah wajib belajar. Ilmu tafsir dalam keluasan Masafatul Qasri tadi ada seorang yang alim ilmu tafsir, yang lain tidak wajib belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis, dalam keluasan tadi ada seorang yang alim hadis, maka yang lain gugur tak wajib belajar ilmu hadis. Ilmu tauhid, dalam keluasan tadi semua orang pandai tauhid, kita seorang tak pandai, tetap kita wajib belajar kerana ilmu tauhid tu fardu ain. Ni dak kita pergi kejar yang fardu kifayah tu, yang fardu ain kita tinggal. Berbondong-bondong pergi ngaji tafsir hadis, tauhid tak mengaji. Nampak tu salah jalan lah tu. Awal kitab dulu dia dah bagi tahu. Banyak orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, akhirnya tak sampai maksud kerana salah jalan. Salah jalan. Ngaji tafsir, ngaji hadis, i'tiqad Tuhan duduk atas langit, sia-sia je. Ngaji tafsir dah, ngaji hadis dah, i'tiqad Tuhan duduk atas langit, sia-sia je, binasa. Sebab apa? Meninggalkan ilmu yang wajib. Sebab tu jangan tinggal ilmu fardu ain. Jangan tinggal ilmu fardu ain. Kita pergi tinggal ilmu fardu ain, pergi belajar yang fardu kifayah, yang asas akidah pun tak tahu ke mana hala lagi. Pergi kejar yang fardu kifayah tu, itulah dapat dia. Tok guru kita nasihat, tok guru nasihat kita tak nak dengar. Kita berasa kita lebih pandai dalam bab ibadat, dalam bab akhirat ni. Sebab tu bila ada orang nasihat, jangan belajar yang fardu ain dulu. Tumpukan yang fardu ain ni, sebab yang fardu ain ni nak pakai setiap hari. Dia ada apa dah, Hanti-hanti lah. Itulah dapat dia. Degil. Ada? Dia penuntut ilmu ni ada yang jenis keras kepala, ada jenis degil, macam-macam penuntut ilmu ni. Dia berasa lebih pandai pada tok guru dia. Dia kata dia lebih reti daripada tok guru dia. Dah buat apa kau nak mengaji dengan dia kalau kau lebih reti? Kau buka lah kelas pula. Begitu. Tok guru tu dia lebih tahu lagi perjalanan, mana ilmu yang penting, mana ilmu yang kurang penting. Sebab tu dia nasihatkan kita. Dia lebih tahu, dia lebih faham. Tok guru kata tak apalah, tinggalkan tu dulu, tinggalkan yang tu dulu, tumpukan yang ni penting, nak pakai setiap hari, dalam semayang pun nak pakai, setiap hari nak pakai ni, akidah, tasawuf, fiqh ni, ini 3 tajwid nak kena pakai setiap hari ilmu ni. Jadi jangan buang masa belajar yang kurang penting sehingga tinggal yang penting-penting. Sebab fardu ain ni nak pakai hari-hari, dalam semayang nak pakai, akidah yang betul nak pakai hari-hari, kesabaran, fardu ain kesabaran, keikhlasan, betul tak? Daripada raja sampailah ke bawah, semua wajib berikhlas dalam hati. Ada tak orang tak perlu ikhlas? Ada tak? Dia tak perlu ikhlas. Dia kalau tak ikhlas dia tak berdosa. Ada? Daripada raja sampai ke bawah wajib ikhlas semua. Tak sama macam ilmu fiqh. Ada orang wajib keluar zakat, ada orang tak wajib. Ada orang wajib pergi haji, ada orang tak wajib. Itu kalau fiqh. Tapi kalau dalam bab tasawuf, contohnya sabar, semua orang wajib sabar. Semua orang wajib sabar, semua orang wajib ikhlas, semua orang wajib takut kepada Allah. Itu tasawuf. Ni tinggal tasawuf, tak nak ngaji tasawuf. Tauhid pun tak nak ngaji, pergi kejar yang umum-umum, yang fardu kifayah tu. Akhirnya tak kesampaian. Degil, kerah kepala, kerah hati. Dah tu tak boleh langsung ke nak belajar fardu kifayah tu? Boleh kalau ada masa-masa lapang pergi. Tapi tumpukan yang fardu
fardu ain. Tumpukan yang fardu ain, sebab fardu ain ni nak pakai cepat, nak pakai segera fardu ain. Lebih-lebih lagi kita ni yang dah balik tak tahu berapa ribu kali dah balik, tak tahu dah. Sepatutnya fardu ain ni beres sebelum balik lagi. Sebelum keluar haid lagi patutnya beres dah fardu ain. Sepatutnya beres dah fardu ain sebelum keluar mani lagi. Senang-senang cakap terang-terang. Sebab bila dia balik saja dia dah wajib buat ibadat dengan cara yang betul dah. Sebab tu orang-orang Arab, orang belah sana, dia umur 7 tahun dah ngaji fardu ain ni semua. Bila umurnya 11 tahun 12 tahun balik, amalnya terus dah betul dan diterima oleh Allah. Kita kata fardu ain ni ilmu budak-budak. Dah kita dulu zaman budak-budak tak ngaji. Fardu ain dah tua-tua ni kena ngaji lah fardu ain pun. Janganlah duk lengah-lengah yang lain-lain tu. Bukan tak boleh, tapi nisbah kepada kita yang dah baligh ni, yang dah diwajibkan buat amal dengan betul ni, tak boleh tinggal dah ilmu fardu ain. Sambil-sambil beramal, sambil-sambil ngaji fardu ain. Ni jangan nak kalut-kalut berlengah-lengah lagi dengan yang fardu kifayah tu. Sebab kita dah salah gunakan dah. Dulu masa muda kita tak nak ngaji fardu ain. Sepatutnya fardu ain ni sebelum balik lagi, terror pandai dah, rukun sembahyang pandai dah, sebelum balik dah tahu rukun qauli, rukun fi'li, sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus, sebelum balik tahu dah. Supaya tandai kata dia balik saja malam ni, keluar mani malam ni, besok subuh dia dah wajib tunaikan subuh dengan cara yang betul dan yang sah. Tapi kita ni dah terlambat. Sebab tu jangan buat lambat-lambat dah. Sebab kita ni dah terlambat sangat-sangat fardu ain. Jadi kena tumpukan fardu ain betul-betul, sebab nak pakai setiap hari. Ini dah duk galit lagi. Galit ikut kawan-kawan. Dia kan ngaji ikut dia punya tahap dia ikut kawan-kawan. Mana kawan ramai pergi belajar, dia pergi. Kawan-kawan dah terror, kawan-kawan dah pandai mandi wajib, kita tak pandai lagi. Jadi jangan ikut kawan, ikut kita. Apa yang kita tak pandai, Fatihah tak betul lagi baca, pergi ngadap tajwid. Sebab tu yang wajib kita betulkan. Sebab tajwid yang betul tu, bacaan yang betul wajib nak dipakai dalam setiap kali apa yang kita nak lengah-lengah, kita tak nak belajar pula dah. Padahal nak kena pakai hari-hari lah semayang kita. Tinggal tajwid tak mengaji, heboh tafsir pergi, tajwid tak mengaji. Jangan orang kata dia tak hebat ngaji tafsir. Tafsir ni hebat lah kalau ngaji tafsir. Iqra apa barang? Gimana? Ngaji ya. Kitab apa ni? Tafsir apa dah? Tak ada lah. Ngaji Iqra je. Iqra ngaji. La ilaha illallah. Ni tafsir. Sekarang ni dah juzuk 15 dah. Kau Iqra ni tafsir. Baca Fatihah. Siratal lazina sombong. Nak orang pandang. Hebatlah konon ngaji tafsir. Memanglah bukan salahkan ilmu tu. Ilmu tu betul. Kita yang tak betulnya nak cerita sekarang. Ilmu tafsir itu betul, ilmu hadis itu betul. Kita yang tak betulnya. Benda yang makna yang fardu kifayah kita bersungguh, yang fardu ain kita tinggal. Bacaan betul wajib. Setiap kali solat wajib baca dengan betul. Tapi kita tak nak belajar, baiki bacaan kita. Rukun semayang pun kita tak tahu, istinja pun kita tak tahu, mandi wajib pun kita tak tahu, bab haid nifas pun kita tak tahu. Bukankah tu nak pakai setiap kali semayang? Itulah dia. Salah jalan. Akhirnya besok tengok amalan Allah tak terima. Kenapa tak terima? Cara buat salah. Tafsir dah 3 kali khatam. Ada 40 dan 40 kali khatam. Mandi wajib tak nyesosok. Sebab apa? Meninggalkan belajar fardu ain. Jadi tumpukan fardu ain. Kalau ada masa lapang-lapang, sila nak ambil tahu, nak dengar-dengar. Yang fardu kifayah, silakan. Yang kita tak nak, tumpukan fardu kifayah, tinggal langsung fardu ain. Ibaratnya semayang sunat rajin buat, semayang qada tak buat-buat. Jadi jangan salah cara belajar, tak kesampaian juga akhirnya nanti. Belajar betul-betul. Jangan salah jalan. Kita dah tak ada masa dah.
Kita dah tak ada masa. Lainlah kita umurnya 12 tahun. Kita lubang kubur kita orang tengah korek tu. Lubang kubur kita orang dah tengah korek tu, tinggal nak umban kita je. Jadi jangan buat lengah-lengah. Nantilah, insya-Allah, daripada Mahizin tak lahir sampai Mahizin lahir, sampai Mahizin nyanyi lagu insya-Allah, tak bergerak-gerak kita. Insya-Allah, tak sampai-sampai. Bayangkan daripada Mahizin tak lahir, kita punya insya-Allah, sampai Mahizin nyanyi lagu insya-Allah, kita tak gerak-gerak lagi. Kena tipu kita. InsyaAllah kan? InsyaAllah InsyaAllah saya datang. InsyaAllah tak sampai-sampai dia punya insyaAllah dia. Tak tahu kalau kira kumpulkan insyaAllah ni, kalau boleh nampak berjirim berjisim lah insyaAllah ni, tak tahu berapa karung dah. InsyaAllah tapi nak kata lagu mana? Kita boleh ajak je lah. Kita tak ada kuasa. Kita boleh nasihat aja, jom belajar, mari mengaji. Keluar dengan kawan-kawan, lepak kedai-kedai, ada pula masa. Dalam bab belajar agama untuk kesenangan dalam kubur dia sendiri, untuk keselamatan dia dalam kubur dia sendiri, dia tak sanggup. Padahal yang dia nak belajar dalam ilmu agama, dia nak selamatkan dia dalam kubur besok, supaya dia tak kena bakar, tak kena himpit, tak kena azab dalam kubur tu, dia tak mau. Tapi kalau untuk benda lain, sanggup aja, ada je masa. Sentiasa melapangkan waktu untuk benda yang sia-sia macam tu, yang tak datangkan pahala, ada je masa. Tapi untuk benda yang nak menyelamatkan dia daripada azab dalam kubur, dia tak nak. Na'udzubillah. Lepak dengan kawan-kawan 7-8 jam boleh. Duduk dalam majlis ilmu 1 jam, tak sanggup. Na'udzubillah. Moga Allah bagi taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita kena ingatkan kawan-kawan kita, sebab kita sayang. Sebab kita ni kena sayang, sama-sama saling. Kalau kita nampak, kita sayang tak kawan kita kalau kemalangan, kita sayang, sebab tu kita tak nak dia bawa motor laju. Kita ingatkan dia sebab kita sayang, tak nak mudarat dia. Dan dalam bab mudarat akhirat tu, mana lebih dahsyat daripada kulit dia tersiat atas jalan tu, daripada tubuh dia hangus kena bakar dalam neraka tu besok? Mana yang lebih dahsyat? Adakah kita sayangkan kawan-kawan kita atas mudarat dunia, atas dunia saja? Mudarat di dalam kubur tu kita tak peduli, lantak engkau lah. Sedangkan situ lebih dahsyat azabnya, berkekalan. Nampak tak? Sebab tu kita selalu ajak-ajak, ingatkan, jom. Sebab tu ada celaka yang tunggu tu, ada api neraka yang sedang tunggu kita kalau kita salah jalan. Tapi tak nampak, tak penting. Apa barang belajar agama? Aku bukan tak pandai semayang, aku bukan tak mengaji, aku bukan tak pernah belajar agama dulu, sekolah dulu dah belajar dah. Nanti tunggu sampai masa dia. Sampai masa dia. Besoklah tanya, kenapa dah sampai ajakan ingatan kau buat tak layan? Belajar. Atas dunia kita nak seronok, akhirat lebih-lebih lagi lah kita nak seronok. Bukan suruh ngaji sehari suntuk 24 jam, jangan bekerja, jangan makan minum, mari ngaji sekejap pun tak sanggup. Sudah-sudahlah, dah masuk tahun baru lah. Malam tadi ada dah pasang azam. Ada tak azam belajar kamu? Masing-masing azam saya. Ada tak dalam azam tu tadi, ada tak azam nak jadi penuntut ilmu agama yang bersungguh? Padahal kita orang mukmin ni azamnya bukan nanti tahun baru, setiap hari kena ada azam untuk perbaiki ibadat kita. Itu muslim, itu mukmin. Setiap saat kena ada azam nak jadi yang lebih baik, nak baiki kesilapan. Itu muslim, itu mukmin. Dia tak nanti tahun baru, lambat nak nanti tahun baru.
Kerana kematian tu datangnya bukan main cepat lagi. Jadi jangan tunggu tahun baru nak azam. Setiap hari kena azam jadi orang yang nak dekat dengan Allah. Mesti, wajib. Ada tak azam nak didik anak bini dengan agama? Yang tak pernah belajar agama, ada tak azam nak belajar agama? Yang tak didik anak bini dengan agama, ada tak azam nak bawa anak bini belajar agama? Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau ada lah dalam azam tahun baru tu, selama ni dah puluh tahun, anak dah 2-3 orang dah tak pernah belajar agama, anak bini tak pernah belajar bawa agama. Azam aku tahun baru ni, aku nak bawa anak bini aku cari ilmu agama supaya betul buat ibadat dan Allah terima amal ibadat aku besok. Kena ada azam macam tu. Itu azam yang wajib, bukan azam yang harus tu. Azam yang wajib tu. Bagi yang tak mengaji lagi, itu azam yang wajib ada dalam diri dia. Kemudian, dan hanya sesungguhnya telah habis. Dan sebaik-baik barang yang kadang gitu adalah tiap-tiap orang yang memelihara perangai dan kelakuan. Ilmu yang fardu kifayah tadi. Dan memeliharakan yang barang yang jatuh daripada setengah-setengah daripada kita, maka iaitu fardu kifayah. Apabila berdiri dia dengan dia oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, nescaya gugurlah daripadanya. Itu fardu kifayah. Seorang lain dah pandai, kita tak mengaji pun tak apa. Dia tak sama dengan fardu ain. Katalah fardu ain dalam jumlah tadi tu ada 1000, ada 1,000,000 penduduk contohnya. Dalam keluasan 80 km persegi tadi ada 10,000 manusia contohnya. Semua pandai ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tajwid. Kita seorang je tak tahu, kita tetap berdosa tak belajar. Sebab setiap orang diwajibkan tahu ilmu fardu ain ni. Bukan kata orang tu dah pandai dah tauhid, aku tak payahlah, aku tak pandai pun tak apa, tak berdosa. Sebab tu imam kampung dah tahu tauhid. Tak boleh. Jadi kita nak mencari ni pun, nak belajar ilmu ni pun kena tahu ilmu mana yang wajib, ilmu mana yang sunat. Bukan main belajar aje. Ceramah umum rajin pergi. Fardu ain tak mengaji. Pun ada juga sebilangan perangai macam tu. Perangai ceramah umum heret anak bini pergi. Baik, bukan salah, betul. Tapi kita tak heret anak bini kita belajar yang fardu ain. Majlis maulid bagus pergi. Tapi kita tak pernah didik pun anak bini kita dengan ilmu yang wajib dia kena tahu. Tu tipu daya tu, hati-hati. Tu tipu daya syaitan. Melekakan kita dengan jenis amalan yang macam tu. Konon-kononnya kita dah dekat dengan agama, konon-kononnya kita tak akan dipersalahkan oleh Allah tak belajar fardu ain. Banyak tu. Pergi ceramah umum, pergi ramai, maulid ramai, bagus. Nabi pun sedih tengok perangai kita. Nabi pun sedih tengok perangai kita. Yang Nabi wajibkan kita tinggalkan, yang Nabi sunatkan kita buat bersungguh-sungguh. Betul tak? Bukan saya kata salah, betul dah pergi itu bagus bawa anak bini kita. Tapi masalahnya kita tak pedulikan ilmu yang wajib yang kita bagi anak bini kita, kita tak pedulikan. Kita biarkan anak bini kita sembahyang dalam keadaan tak betul. Anak bini kita sembahyang baca dalam hati. Kita biarkan. Ini kewajipan. Lebih mengajar mereka fardu ain itu lebih wajib lagi daripada bawa dia ke majlis-majlis yang umum macam tu. Dah sepatutnya yang sebaiknya, terbaiknya macam mana? Pergi ceramah-ceramah umum yang macam tu, majlis-majlis maulid, supaya boleh menyuntik semangat contohnya. Supaya jadi orang yang apa? Yang boleh menjunjung perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wajib menuntut ilmu. Setiap laki-laki dan perempuan wajib belajar agama. Dah, kita tak buat tak peduli pula. Nabi kata wajib, kita buat tak peduli. Begitu. Jadi jangan salah jalan. Syaitan ni dia bijak. Imam Ghazali kata setan ni dia bukan ajak kita mencuri, berjudi, berzina saja.
Dia ajak kita, dia lekakan kita dengan sesuatu jenis ibadat yang kurang penting supaya kita terlupa ibadat yang lebih penting. Macam kita yang dah pergi ceramah-ceramah tadi, bawa anak bini kita, kita berasa okey dah. Sungguh kita akan berasa okey dah. Okey dah, aku dah bawa anak bini aku pergi dengan ceramah agama. Ya. Tapi kena ingat, sembahyangnya tak betul lagi. Itu yang wajib dibetulkan. Jadi baiki. Baiki. Mudah-mudahan terbuka minda kita nak cerita benda ni. Maknanya ceramah-ceramah umum pun pergi, maulid pun pergi, majlis ilmu fardu ain jangan tinggal sekali-kali. Itu baru betul. Itu baru betul. Dia ada jadual fardu ain dia. Fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, tajwid. Ini memang kewajipan dia. Tiba-tiba ada ceramah umum, dia pergi bawa anak bini dia. Baru betul. Baru betul. Ceramah Isra' Mi'raj pergi. Nuzul Quran pergi. Maulid Nabi pergi. Fardu ain tak tinggal. Fiqh ada kelas tetap, tauhid ada kelas tetap, tajwid ada kelas tetap, tasawuf ada kelas tetap. Pergi ya nak pergi ceramah. Nampak tak? Ini heboh ke ceramah fardu ain. Tauhid tak mengaji, fiqh tak mengaji, tasawuf tak mengaji, tajwid tak mengaji. Betul ke cara beribadat macam tu? Jawabnya salah. Baiki. Baiki. Nanti tak kesampaian. Nanti tak kesampaian, rugi kita. Syaitan ni dia bijak. Dah memang dia bijak. Kita rasa okey dah, alhamdulillah aku dah bawa anak bini aku pergi dengan maulid. Ya. Adakah dengan pergi dengan maulid tadi rukun sembahyangnya jadi betul? Adakah dengan pergi dengan maulid tadi bacaan Fatihahnya yang tunggang langang jadi betul? Adakah dengan pergi belajar maulid tadi dia boleh kenal Tuhan? Boleh menyelamatkan akidahnya daripada fahaman-fahaman yang sesat? Tak. Tu perlukan pendidikan yang khusus. Nak betulkan semayang, nak betulkan akidah, nak bersihkan hati, ini perlu kepada ilmu yang khusus. Fardu ain tadi tu. Barulah sampai apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Barulah padan dengan keseronokan makna meraihkan maulid tadi. Kita sambut seronok. Nabi ni datang bawa petunjuk, bawa ilmu, dan kita mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Baru betul. Jangan semata-mata kita gembira dengan kebangkitan Rasul. Rasul ni dia bawa agama, Rasul ni dia bawa ilmu. Kalau semata-mata seronok dengan hari kelahiran dia, tapi ilmu-ilmu yang Nabi suruh belajar kita tak peduli, apa faedah dia? Nabi bawa agama, bawa ilmu supaya belajar. Nabi kata wajib belajar. Ni kita seronok aja dengan hari kelahiran dia, tapi Nabi suruh belajar, kita paling muka. Apa arti? Adakah tu menggembirakan Rasul? Dah. Jadi jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu dengan kita dah pergi dengan ceramah-ceramah umum macam tu, konon-kononnya kita dah membuat apa yang Allah suruh. Fardu ain wajib kena belajar. Ada pengajian khusus untuk diri kita. Lain dia dah lepas fardu ain. Lain dia mendidik anak bini di rumah tentang ilmu fardu ain. Tu tak ada masalah. Mana yang dah ada ilmu fardu ain, dah belajar betul, ada jadual kelas fardu ain, silakan nak pergi dengan ceramah-ceramah sesekali. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diadakan program-program yang macam tu, pergi tak ada masalah. Lagi bagus. Makna nak mencambahkan pengetahuan lagi. Tapi kalau kita nak harapkan ceramah-ceramah umum tadi nak melepaskan fardu ain, bukan tu tempat dia. Bukan tu tempat dia. Nak pergi dengan ceramah Isra' Mi'raj sebab apa? Nak pergi lepaskan fardu ain. Tak lepas. Dia takkan cerita semua dalam benda tu. Dia akan sentuh sikit-sikit. Barangkali dalam ceramah tadi dia akan bagi kesedaran sembahyang. Nabi suruh sembahyang. Sembahyang macam mana? Dah kalau dalam ceramah Isra' Mi'raj cerita pasal rukun sembahyang, mana pula bila pula kan nak cerita Nabi pergi ke Palestin, naik ke langit, turun naik langit, bila pula nak cerita kalau dah cerita rukun sembahyang? Malam ni insya-Allah, terima kasihlah saya dijemput sebagai penceramah di malam Isra' Mi'raj ni. Jadi saya nak mulakanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bermula rukun sembahyang itu cerita pasal rukun sembahyang. Tak ada dah lah cerita Isra' Mi'rajnya.
Sebab tu nak belajar bab semayang, bab haid, bab nifas yang wajib-wajib ni, kena pergi mengaji, bertalaki macam ni secara khusus. Sebab dalam ceramah-ceramah tu dia tak sentuh benda tu. Kalau sentuh pun sikit-sikit sebagai kesedaran saja. Itu nasihat untuk diri saya dan anak bini saya dan ahli keluarga saya dan kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, supaya kita tidak salah jalan seperti yang diberitahu di awal kitab ni. Bersungguh pergi ceramah, jauh-jauh pergi, bersungguh nak tu. KL, Shah Alam pergi, bersungguh, tapi fardu ain tak mengaji. Banyak tu. Banyak yang macam tu. Lepas tu setan bisik pula dalam hati, kau dah bagus dah, kau dah pergi ceramah. Kita pun sengih seorang-seorang. Okey, beres. Rupa kena tipu. Bila belajar baru sedar. Ni kira rezeki lah ni, yang dengar malam ni kira rezeki kalian lah. Rezeki kalian lah ni. Yang dengar tu kira rezeki kalian lah tu. Allah nak bagi kesedaran lah tu. Boleh jadi sebelum ni kita tak tahu, boleh jadi sebelum ni kita tak faham. Malam ni Allah takdirkan dengar benda ni keluar daripada mulut saya dengan izin Allah. Adalah tu orang-orang yang Allah nak sampaikan. Ada orang-orang yang Allah sayang, yang Allah Ta'ala nak betulkan perjalanan dia, supaya tidak terus duduk tertipu dengan permainan syaitan itu. Baru nampak, astagfirullahaladzim, aku kena tipu selama. Wallahu a'lam. Nanti sambung satu kitab lagi. Ni asal malam ni tak nampak makanan melintas ni. Tidur ni. Biasa baru bismillah dah sampai dah. Sponsor tak ada. Sponsor pergi umrah ni ayam apa ni? Tadi tak ada. Tadi kan dah letak Ustaz. Ni? Ni penaja pula ni? Tu yang cawan tu. Cawan belah sini, ni air sini mesti mana nak nampak. Saya kata pasal cawan kosong. Rupa air kat belakang. Betul kat tu kalau letak depan ni kan saya minum dulu, biar je dulu. Muka surat berapa? 5 minit. Dah. Tahun baru lah bagi balik awal. Tahun baru bagi balik awal. Muka surat apa? 18. Kitab kita sama tak sama. 12. Abang Man jarang datang pun betul muka surat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 12 bagi berapa? Perenggan berapa? Maka ada pun nafsu. Perenggan ketiga lah tu. Muka surat 12. Muka surat 12. Muka surat 12. Yang ada kitab. Yang tak ada kitab, belilah kitab. Baru berapa ringgit kitab ni? Sekejap tengok harga. Tak sampai pun RM50. 30 berapa bang? 32. Belilah kitab Mudah-mudahan jadi asbab kita dapat ilmu, nak didik akhlak hati kita. Mudah-mudahan Allah sayang kita. Ngaji sungguh-sungguh. Jangan bakhil untuk akhirat. Jangan bakhil untuk kesenangan kubur kita, dalam kubur kita. Jangan bakhil. Jangan sayang. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ada pun nafsu itu, iya ke? Maka ada pun. Dan ada pun ke? Maka ada pun. Atas lagi. Maka ada pun nafsu. Perenggan pertama. Kedua, maka ada pun nafsu, maka ia nafsu atas rupa tubuhnya hamba. Sebab tu dipanggil nafsu tu siapa? Diri kita lah. Nafsu tu diri kita lah. Diri kita sendiri.
Macam mana rupanya, macam itulah nafsunya. Kalau orangnya besar, besarlah nafsunya. Kalau orangnya halus, haluslah nafsunya. Sebab tu nafsu maknanya diri sendiri. Mudah nak faham, tak payah pening-pening. Nafsu ni makna diri kita sendiri. Senang tak nak lawan diri sendiri? Lawan orang senang. Nak lawan diri sendiri, oi, jangan buat pasal. Nak maki hamun orang senang tak? Tepi bibir je. Nak maki hamun orang tepi bibir je, dalam tak perasan je. Wah, senang je maki diri sendiri tengok. Maki diri sendiri tengok. Cuba keji diri sendiri tengok. Cuba hina diri sendiri tengok. Ayah. Tu nafsu. Maka ia nafsu ni atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya, yakni ni anggota-anggota tepi tubuh kita ni, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Kemudian bagi tubuhnya itu hati. Bagi tubuhnya hamba tadi ada hati, dan nafsu pula hati. Dan hati nafsu itu berdiri mana ada di dalam hati tubuhnya. Jadi macam mana tubuh kita ni ada hati, nafsu kita pun ada hati. Kalau hati kita duduk dalam tubuh kita, hati nafsu duduk dalam tubuh nafsu tu tadi. Itu yang dipanggil hati yang maknawi, hati yang rohani tu. Hati, di dalam hati. Dalam hati kita ni ada hati. Yang kalau bedah nampak duk tu ataupun jantung tu, itu jantung rohani. Hati yang jasmani, boleh pegang. Kalau dia sakit boleh tengok, lebam ke, kanser ke, Tapi hati rohani tadi yang dalam tu tak nampak. Hati yang dalam hati yang rohani ataupun jantung yang bangsa rohani tu tak nampak tengok. Dia kalau kotor, dia kalau sakit, dia kalau tenat, dia kalau kanser, tak nampak. Sebab dia yang bangsa roh. Bila bedah tengok hati, jantung, jasadnya elok bersih je. Ni kalau jual ni bukan main mahal ni. Ni kalau jual ni bukan main mahal ni. Tapi tu guru kita dia tak sokong pendapat yang mengatakan jual anggota. Dia kata haram. Sebab harta kita, anggota kita ni mulia. Tak boleh suka-suka hati nak kerat-kerat, nak bagi-bagi orang. Itu pandangan dia. Dia ambil pandangan yang paling keras sekali. Tapi ada yang mengharuskan, itu masing-masing lah. Masing-masing lah, ikut masing-masing lah. Siapa yang nak kata harus, dia ikut pandangan ulama' yang tu. Tapi tu guru kita dulu, dia kata dia tak terima sebab pernah orang tanya dulu. Dia mau berikan. Dia kata kau terima, kau bukan boleh tentu selamat pun dia. Dah diri kau dah mudarat. Allah Ta'ala bagi kau tu ngam-ngam tu mana dah padan patut dah. Tapi bila dah kurang, pasti ada kemudaratan pada diri sendiri. Kalau benda tu tak penting, Allah tak bagi. Allah tak jadikan sesuatu tu sia-sia. Kalau dia meninggal, dia meninggal, dah mati dia. Kalau dah mati, tak boleh menyeksa mayat. Tak ada kan, dia ada ni, maksudnya derma organ kan. Bila orang tu nak meninggal, Diwasiatkan. Diwasiat kan sekarang Dia sign kan. Macam mana tak? Macam mana mengikut pendapat ulama' yang kata ni, dia buat lah. Tapi yang sign tu tetap dia rasa azab dia waktu dia dikerat lah. Kita ni bila mati besok, nak buka kain ni pun sakit ni. Ini orang yang mati ni melecur seluruh tubuh badan dia. Bila roh tu nak keluar, hangit tubuh badan, melecur tubuh badan. Sebab tu dalam pengurusan jenazah kena buat yang paling lemah lembut sekali. Sebab sakit roh. Baju ni tergeser, sakit roh keluar tadi. Bayangkan kalau dikerat. Dah kita pergi saya. Terterima kan? Nak jegit orang tak dengar. Ikutlah masing-masing lah kan. Kita tu ikut pandangan tubuh kita. Dia tak setuju.
adalah alasan ni masing-masing. Tu ada khilaf dah. Ada khilaf ulama kata harus, ada ulama kata haram. Ikutlah. Yang nak ambil harus ikutlah. Nak kata haram ambil lah. Tak payah gaduh. Tak payah gaduh. Baik datang. Baik datang dengar. Oh, kalau tidak dah ada rasa nak sign. Banyak. Nanti dia tahu lah nasib ni. Tu yang postmortem tu. Ingat tak azab ke dia? Dah nak ajar dia. Sebab kita minta jauh lah. Tengah dalam kitab tu menggerun lah. Sebab benda ni tak nampak. Benda gaib. Tapi benda tu diceritakan oleh Nabi SAW. Salah. Jadi kalau tak pas motor, dia tak pakai jalan. Terpaksa. Terpaksa. Itu cerita dia. Ikutlah tak payah bergaduh. Jangan gaduh. Ustaz, kalau lumur dalam tu? Darah tak apa. Darah dia bisa diganti. Kalau derma telinga boleh tumbuh tak telinga kita? Darah dia bisa diganti. Kita makan, Allah Ta'ala proses jadi darah lain. Telinga makan, dah kerat telinga, makan sayur hari-hari boleh tumbuh tak telinga kita? Dia tak, kalau kita ni, kita dah derma, dia tanya kan, tak payah lah, kenapa kau derma tu derma? Kena tanya. Kalau betul pandangan yang haram tu, jawablah azab dia besok. Fikirlah habis-habis. Fikirlah masak-masak habis-habis kan. Ikut kita, ikutlah. Kalau berasa berani buat. Kalau berasa macam takut, tak payah. Tu je. Besok masing-masing lah jawab lah. Ulama' tu, ulama' ni kata boleh dulu, dia lah kata jawab. Macam ni pasal dah cukai tadi kan. Yang kata wajib kena bayar, harus kena bayar, yang nak ikut dia ikut lah. Ni kalau kita kena azab, panggil lah geng-geng tu. Kita ni orang awam. Kita ni ikut orang atas tu, mufti-mufti tu, dia orang alim, dia orang pandai kan. Jadi ikut, kita nak ikut yang mana yang kita rasa lebih selamat. Dan berasa kita lebih selamat di sana besok, yang mana satu? Yang mana satu yang Nabi menyelamatkan kita. Tak payah gaduh. Tak payah gaduh. Itulah kenapa ikut lah. Dah fikir habis-habis. Tak apalah nanti kalau fikir ikutlah. Wallahu a'lam. Kita saja nak bagi tahu, teringat pula duk sebut pasal tu. Bermula hati itu nafsu, lain daripada hati tubuh, seperti yang sudah tersebut pada kalam ulama. Tetap dengan hati tubuh. Hati tubuh ni yang nampak ni. Kalau lah nampak tu hati tubuh. Dan ialah tempat ma'ani dan batiniyah. Makna segala benda-benda yang jadi ma'ani, yang tak boleh nak nampak, yang jadi batin, yang jadi gaib, dia ada duduk dalam ni. Dalam hati yang ni. Dalam hati yang ni. Dalam ni, dia duduk situ. Bukan duduk dekat telinga lah. Bukan duduk kat perut dah. Dia duduk dalam hati yang jasmani tadi, yang nampak tu. Situ sarang dia. Dan dinamakan dengan yang demikian itu nafsu. Itulah dipanggilkan nafsu. Maka adalah ia nafsu tadi, nur, makna satu cahaya yang berdiri, yang ada di dalam hati manusia. Dan terkadang dinamakan dia pada istilah roh pula. Kadang panggil nafsu, kadang panggil roh. Kadang panggil nafsu, kadang panggil roh. Bagaimana hakikat nafsu roh tadi? Serahlah kepada Allah. Itu urusan Allah. Lama kan cari roh belakang malakang. Tu cari mana roh aku ni duduk tak payah cari lah. Allah tak ada pesan dalam Quran. Ada orang tanya Nabi pasal roh. Allah ajar Nabi jawab, roh itu urusan Allah. Kau tak payah nak kaji selidik, nanti kan kau gila pun juga. Ngaji pada ain, ngaji baru, cara mandi wajib. Itu lagi penting daripada nak mikir roh duduk mana. Roh duduk mana cari. Mandi wajib tu belajar, itu yang wajibnya. Pelik-pelik kita ni. Benda yang tak suruh fikir je nak fikir, sampai jadi gila.
Benda yang wajib suruh fikir tak nak fikir, benda yang tak wajib, yang haram suruh fikir, fikir juga. Nak cari Tuhan, nak cari Tuhan, nak cari mana Tuhan? Nak cari Tuhan. Nak cari apa mana? Ada tempat ke Tuhan ke nak cari? Dan ada bernafsu itu yang terlebih sangat daripada sekaliannya. Maknanya nak bandingkan dengan yang 4 ke atas tu. Dunia, makhluk, setan, nafsu. Nafsu itulah yang terpaling sangat. Maknanya yang paling jahat sekali, itu maksudnya. Yang terpaling jahat daripada sekaliannya. Nak bandingkan dengan musuh-musuh yang halang ibadat. Jangan lupa, hari tu minggu lepas dia dah cerita dah, bila hamba tu dah nampak kesedaran nak buat ibadat macam-macam, maka ada 4 benda ni depan dia. Iaitu mana? Dunia, kemudian makhluk, kemudian setan, kemudian nafsu. Jadi dalam tiga-tiga yang ada dekat depan dia nak halang dia buat ibadat, jadi orang soleh, jadi orang solehah ni, ni 4 dia. Dunia, makhluk, setan, nafsu. Yang paling jahat, yang paling degil, nafsu lah. Kita kata setan jahat jahat juga setan. Yang paling jahat nafsu ni. Nafsu ni yang paling jahat sekali. Yang paling susah sekali nak didik ni lah dia, nafsu. Tengok kita berapa puluh tahun dah kita hidup, tak baik-baik lagi pun kita. Hati kita tak baik-baik. Puluh tahun dah semayang, agak-agak kalau nak kira rakaat berapa ratus ribu rakaat dah kita semayang. Hati tetap dengki, hati tetap sangka jahat. Dah nafsu kita masih cintakan dunia lagi, walaupun umur kita dah tua dah, tapi nafsunya tetap tamak aloba dengan dunia. Sungguh dah. Tubuh dah tua dah, tapi dalam kepala otak mikir kaya lagi, kaya, mewah, hebat, kaya, mewah, hebat. Nafsu dia tadi. Tubuh lemah dah. Pencen lah. Tapi mikir macam mana nak kaya lagi macam mana nak kaya lagi dah, pencen lah. Dulu waktu kerja tak ada masa nak belajar agama, dah pencen mikir lagi tentang harta benda kekayaan. Dia tak ada nak fikir, aku dah nak mati dah ni, mujur taklah bagi kesempatan sampai umur macam ni, tak boleh jadi ni, aku nak kena ke surau, ke masjid, pergi belajar ilmu fardu ain, nak baiki amal ibadat aku. Sebab dulu waktu kerja, waktu muda, tak ada masa nak belajar ilmu fardu ain. Jadi mudah-mudahan Allah terimalah aku ni. Patut fikir macam tu. Ni dah pencen fikir lagi macam mana nak kaya ni. Lain dah ada persiapan. Tu tak apalah. Ni yang kita cerita ni, daripada muda sampai ke pencen, mikir tentang harta kekayaan mewah. Dah lepas pencen pun mikir benda sama juga lagi. Persiapan mati tak buat, mengajinya tidak, semayangnya tidak. Tu nafsu lah tu, nafsu. Jahatnya nafsu. Dan ada pun nafsu kita mengaji pun nafsu kita jahat tak? Bukan kata kita mengaji nafsu tak jahat. Ngaji cinta dunia. Baca kita tasawuf, cinta dunia. Tengok orang pakai hebat-hebat, meleleh hadiah kita. Ngaji tasawuf, dalam tasawuf kata jangan cintakan dunia. Ngaji tasawuf, Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata jangan cintakan dunia, jangan cintakan benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Kita tengok benda tu meleleh hadiah. Rasa malang tak diberi kekayaan oleh Allah. Ngaji tasawuf. Dalam kereta belah belakang dalam kereta belah belakang Minhajul Abidin. Tapi berasa malang, kenapa Allah tak jadikan aku kaya macam orang tu tasawuf ngaji. Dekat dashboard depan Minhajul Abidin, belah belakang Al-Hikam, kita hikam pula. Dalam dashboard penawar bagi hati. Nafsu kata. Nafsu kita jahat. Payah nak tundukkan nafsu kita. Payah. Siapa-siapa pun ada nafsu.
Nak cerita nafsu tu payah. Kalau orang yang bersungguh-sungguh pun mengaku payah nak tundukkan, kalau kita yang main-main ni, kalau orang yang bersungguh-sungguh mujahadah pun kata payah nak tundukkan nafsu ni supaya dia ikut akal, kita yang jadi main-main ni agak-agak macam mana? Akal kita ikut nafsu. Nafsu kata jangan belajar dulu, cari duit pulun pagi petang siang malam, belajar tu nanti. Maka akal kita pun iakan, baiklah kita kata, ikut akal kita. Padahal akal dah nampak tadi ini bahaya ni, tapi ikut dulu lah, muda lagi. 70 ekor setan, satu nafsu. Bandingan dia. Seekor setan pun jahat dah. Seekor setan pun jahat dah. 70 ekor bergabung baru sama dengan nafsu itu. Agak-agak nafsu macam mana? Nafsu kita lagi jahat lagi daripada setan. Setan memanglah jahat. Nafsu kita tu lagi jahat daripada setan. Sebab tu dalam bulan Ramadan pun kita buat benda-benda yang dibenci oleh Allah. Sebab apa? Nafsu. Jadi kita nak tahu hakikat nafsu kita macam mana, tengok bulan Ramadan. Tengok dalam bulan Ramadan macam mana tabiat kita. Kerana waktu tu tak ada dah gangguan syaitan yang nak menghalang buat ibadat. Memang tinggal nafsu je tu. Jadi di situ kita boleh nilai tahap nafsu kita baik ke jahat. Tengok bulan Ramadan. Sebab setan setan tak kempen bulan tu, berehat sebulan. Dia tak kempen. Allah kata jangan kacau hamba di sebulan ni nak buat ibadat Ramadan ni, supaya mereka pulun sebanyak-banyaknya ibadat dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Amin ya Rabbal. Dapat rasa lagi Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Tapi dalam Ramadan pun kita tengok nafsu dah tu, bukan setan, nafsu kita. Jahat tak jahat. Ada nafsu itu yang terlebih sangat daripada sekalian kerana tiada dapat disunyikan dia. Maknanya kita tak boleh nak asingkan diri kita daripada nafsu, tak boleh. Daripada syaitan boleh. Syaitan boleh baca ayat-ayat tertentu, dia lari dia daripada hati kita. Telitah yang jahat-jahat, telitah yang jahat, baca ni baca tu, insya-Allah hilang dia, lari dia. Tapi kalau nafsu ni kau bacalah apa pun, dia tetap tak lari. Sebab nafsu tu diri kita sendiri. Nak lagi mana dah diri kita sendiri. Yakni membuangkan dia sekali-kali, tak boleh nak buang nafsu ni. Dah tu macam mana? Nak kena didik supaya jadi nafsu yang baik. Sebab asal tabiat nafsu memang tak elok. Asal tabiat dia, yang nama nafsu ni memang tak elok tabiat dia. Jadi tugasan kita ni nak kena didik nafsu kita supaya jadi nafsu yang baik. Kan ada peringkat nafsu kan. Kita ni, nafsu kita ni duduk peringkat apa yang paling bawah sekali tu? Nafsul ammarah. Makna nafsu yang sangat-sangat mengajak diri kita membuat benda yang dibenci oleh Allah. Pantang lepa je. Pantang lepa je nak buat sia-sia ataupun maksiat. Tu nafsu kita ni. Tak sama macam nafsu-nafsu arif billah tu. Mereka dah didik nafsu mereka sehingga nafsu mereka tu boleh diarahkan untuk membantu mereka buat ibadah. Tu peringkat mereka. Kita ni nafsu amarah ni pantang lepa je maksiat lah. Pantang lepa je maksiat lah. Kan? Sekarang ni fikir tentang agama kan. Habis majlis ilmu je kan, tengok ni fikir benda apa pula. Dia ajak kita fikir tentang apa pula. Nafsu kita. Kan. Dan tiada pula boleh diasingkan dia, dan tiada dapat dikeras akan dia sekali-kali. Nak tekan dia dan nak dipukulkannya akan dia nafsu sekali-kali, seperti syaitan. Kerana kenderaannya syaitan dan pegawainya syaitan, dan tiada dapat ditamakkan pula ia pada muafakat akan dia nafsu atas barang yang dikasat hamba daripada ibadat. Maknanya jangan kita mimpi
yang nafsu kita akan setuju dengan perkara taat kepada Allah. Jangan mimpi, itu maksudnya. Jangan nak mimpilah yang nafsu dalam badan kita ni dia setuju dengan benda baik yang Allah suruh. Dia takkan setuju. Dia nafsu ni dia jadi melawan arus. Allah suruh jadi pemaaf, dia ajak jadi pendem. Tu nafsu. Jangan ingat dah dia nak setuju. Allah suruh bersangka-sangka baik, dia akan ajak kita bersangka jahat. Allah suruh jadi pemurah, dia ajak jadi bakhil. Dia ajak jadi orang yang apa? Yang sabar. Nafsu ajak kita jadi pemarah. Dia memang takkan taat. Dia takkan setuju dengan yang nama baik. Mengaji ni, ingat nafsu suka ni. Cik jujur nak tanya malam ni, seronok tak majlis ilmu? Bohong je, nafsu tak suka. Nafsu kita tak suka. Dia lagi suka berehat, tak ada kelas. Tu lagi menyenangkan dia. Ni yang pergi ni mujur Allah Ta'ala bagi taufik. Menggeliat dia. Menggeliat dia kena paksa pergi je. Mujur dengan taufik Allah dapat kita. Kalau tak, habislah kita. Memang ikut nafsu lah kita. Sebab nafsu ni memang dia takkan muafakat dengan tu. Tengok tu Imam Ghazali kata, jauh sangat kau nak harapkan yang dia tu akan muafakat dengan benda-benda yang Allah suruh. Jauh sangat lah. Mana jangan kau harap lah. Mudah faham bahasa kita. Dia sama macam setan. Jangan haraplah yang setan ni akan berdamai dengan kita. Dia tak akan berdamai dengan kita sampai bila-bila. Jangan kita ingat, bila setan nak berdamai. Rasa-rasa nanti satu masa lepas aku pencen kat sini, setan ni damai kot. Dia tak ada nak hasut dah rasanya. Tak ada. Jangan harap yang namanya setan iblis, nafsu ni nak berdamai dengan kita, nak sama-sama tolong taat kepada Allah. Jangan kau mimpikan. Jangan kita mimpikan benda tu mustahil. Pada adatnya mustahil. Sebab memang tabiat dia melawan perintah Allah. Kita nak cakap baik-baik, nafsu tak suka. Nafsu suka sumpah seganah. Tu payah. Kalau kita tak boleh kawal nafsu kita, memang sumpah seganah je lah. Dan dihadapkan ke atasnya nafsu tadi, kerana ia nafsu diperangaikan. Makna Allah menciptakan yang namanya nafsu ni, memang Allah kehendak ciptakan dia nafsu tadi lawan kebajikan. Memang tabiat dia lawan kebajikan. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan malaikat, memang tabiatnya taat kepada Allah. Nafsu Allah jadikan memang tabiatnya melawan perintah Allah. Allah Maha hebat. Itulah tanda-tanda kebijaksanaan Allah, menciptakan pelbagai jenis makhluk Allah. Tu kebijaksanaan Allah tu, kehebatan kekuasaan Allah lah tu. Tanda-tanda kebesaran kekuasaan kehebatan Allah yang Maha berkuasa mentadbir. Dia ikut apa dia nak buat, apa yang dikehendak dia nak buat, ikut dia. Lawan kebajikan seperti hawa dan ikutannya, yakni hawa nafsu. Sebab tu panggil hawa nafsu. Hawa nafsu. Maka berkehendak ia hamba tiba-tiba kepada bahawa mengekangkan dia nafsu. Tadi kan hamba tadi kan, makna waktu dia nak berlawan dengan dunia ni, dengan nafsu ni macam mana? Sebab kalau dia tak lawan, dia tak boleh buat ibadat. Sebab nafsu ni yang menghalang dia ibadat. Kan tadi 4 tadi. Macam mana dia nak lepaskan diri daripada halangan yang nama nafsu ni? Walaupun dia dah boleh lepaskan dunia, dah lebih lepaskan makhluk, dah selamat daripada setan, macam mana pula cara nak menyelamatkan diri daripada nafsu yang jahat tadi? Maka berkehendaklah ia hamba kepada bahawa mengekangkan dia. Mengekang ni menahan, mengawal nafsu tadi, ataupun penjarakan dia nafsu tadi dengan kekang takwa. Kekang ni tahu tak kekang? Pengikat lah, macam kat kuda mulut tu. Kekang mulut kuda daripada gigit orang. Kalau anjing kan ada sarung kat mulut tu, orang panggil kekang, supaya dia tak boleh gigit. Sarung kat mulut dia tak boleh gigit dah, tu kekang.
Kalau dah sarung tu, selamat daripada gigitan dia. Jadi nafsu ni nak kekang dia, macam mana cara dia? Ulama ajar kita. Macam mana? Takwa. Itulah satu pengekang dia. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Itulah pengekang nafsu tadi. Kalau tak ada ketakwaan dalam hati kita, habislah. Memang jadi hamba nafsu lah kita. Jadi rahsia dia, tips dia, Imam Ghazali dah bagi tahu kita. Kita je lah nak cari ke tidak yang namanya takwa tadi. Kerana takwa tu tak ada dekat kedai RM2. Takwa tu tak boleh nak beli. Takwa tu boleh diusahakan dengan menuntut ilmu, mengenal Allah bersungguh-sungguh. Barang siapa mengenal Allah dengan baik, dengan sempurna dan meyakini, maka akan adalah dalam hatinya nanti ketakwaan, takut dan gerun kepada Allah. Itulah dia pengekang takwa tadi. Bila dia dah ada takut nafsu, insya-Allah dia akan selamat daripada kejahatan nafsu dia sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa'atam. Jadilah mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah terima majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti majlis ilmu pada saat dan ketika ini di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita sekaliannya, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang baru yang lama, tidak terkecuali sekaliannya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan kita yang masih hidup ni Allah Taala belas kasihan, selamatkan kita, bimbing kita, bimbing anak bini kita zahir dan batin ke jalan yang selamat dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan doa ibu bapa kita, orang tua kita, alim ulama kita. Mudah-mudahan dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemenangan, kejayaan, keselamatan kepada saudara kita umat Islam di Palestin dan sekalian umat Islam di atas dunia yang dizalimi oleh orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipantau oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dibinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat ada sedikit rasa seronok dalam hati kita dengan ilmu, ada sedikit rasa hormat kita pada alim ulama, ada sedikit dalam hati kita rasa pentingnya majlis ilmu ni. Mudah-mudahan dengan berkat perkara itu Allah Ta'ala melahirkan daripada kalangan kita, keturunan kita hingga kiamat, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat, diselamatkan oleh Allah daripada terikut terpedaya dengan fahaman-fahaman yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Sebab kita ni tak tahu, kita ni bila mati, kita tak tahu nanti anak cucu cicit kita duduk bawah bimbingan siapa. Sebab itu kita harap, walaupun kita ni bukan orang baik, tapi mudah-mudahan dengan keseronokan kita, dengan kemalasan kita, kita paksa juga duduk dalam majlis-majlis yang sebegini. Mudah-mudahan dapat rahmat daripada Allah, pandangan belas kasih sayang daripada Allah. Allah selamatkan keturunan kita hingga kiamat. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa thawabakar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ihdinas siratal mustaqim zahiran wa batinan ila Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim kulla shay'in a'taytana
اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولأزواجنا ولأولادنا ولطلابنا ولأساتذنا ولجيراننا ولأصدقائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Mana yang balik bulan temu ni? Kawan tu ada rumah ni? Ha? Dia seorang ni kat rumah kan? Saya ingatkan Abang Man dah kerja kat situ balik. Itulah ingat Abang Man dah kerja balik kat Pantai Siring. Amin ya Rabb. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah. Doakan saya, doakan ahli keluarga saya, doakan ibu bapa saya. InsyaAllah. Jumpa lagi Nak ada jamuan ringan-ringan ni. Wah. Oh, gede. Kau tak nampak ni. Rasa Saleh dibuka kilang ni lah. Minggu lepas pun dia bawa. Minggu lepas dia bawa. Kan? Coklat. Rasa dia buka kilang coklat lah dia. Ada kilang. Dekat ni. Apa menu? Ada kawan tanya apa menu ni. Lempeng. Lempeng? Lempeng biasa dengan lempeng kelapa. Sungguh 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 Lempeng. Lempeng? Lempeng. Lempeng. Kari kambing. Lempeng lah. Abang Mian, lempeng Abang Mian. Nah, tengok pula dah lempeng. Takkan tak pernah jumpa lempeng. Diorang ni lempeng pun dah tengok. Bagi lempang. Angsa ni memang lebih istiqamah. Daripada awal kelas tak pernah tak datang lempeng ni pula. Tak pernah tak datang angsa ni. Lempeng boleh datang. Angsa ni istiqamah dia. Setiap kali kelas dia hadir. Ingat Ponteng selalu datang. Ponteng selalu datang. Terima kasih sahabat Abang Mian, terima kasih Abang Mian. Moga sihat afiat selalu, dimudahkan urusan dunia akhirat. Doakan kami. Okey. Apa tu? Setakat ni okey lah bang. Ada leaking tak? Tak ada tengok dah pula. Tak ada kot. Okey, tak ada nak tengok kan? Yang itu yang gasket dia ni itu nak tengok balik. Biasa dia orang ni tak tengok balik. Tak okey kita dia seminyak jalan je. Jangan dia mimpi dia buka bonet. Aman. Buka bonet saya. Ni jamuan dia sahabat Jamuan dia tu je lah jamuan dia. Malam ni tak ramai. Malam ni kawan-kawan kita. Paman. Gimana ni? Boleh abang manis. Tu dia orang nak tengok lempeng bang, tunjuk sikit lempeng bang. Dia orang ni. Ngada-ngada lah dia orang ni. Lempeng pun nak tengok. Buka. Allah.
Ni lempeng. Ini lempeng. Jangan tak kenal ni lempeng Apa Ewa. Dah tunjuk tangan lagi lembang. Lain ke? Lempeng kau tak kenal lempang kan? Ni apa? Awak. Ini lempeng apa? Ni biasa ni kelapa. Oh, ni lempeng kelapa. Oh, lempeng kelapa sahabat. Pandan yang ada. Ibu kelapa. Mana yang pandan? Selamat jamu selera insya-Allah. Okey, jumpa lagi lah. Terima kasih semua. Terima kasih jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tak pakai tu pinggan. Awak tahu Apa mana tahu. pula? Sama aje. Tahu tak dulu. Cepat. Lempeng kelapa cencah cari kambing. Ni tak ada kambing lari. Kambing ada, belum beli. Tinggal kari je kambing dia lari. Pakcik main pakcik. Main. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillah wa ala barakatillah. Shit. Ustaz guys. Tak habis-habis dia dengan Ustaz guys dia. Waalaikumsalam. Tak dapat minggu depan ada insya-Allah. Maklum memang mana-mana sekarang ni hujung bulan, hujung tahun ni memang ramai yang tak dapat hadir. Kita faham maklum. Sesekali urusan keluarga, urusan anak-anak. Biasalah tu. Insya-Allah. Apa dah? Siap ni? Okey sahabat ni, saya undur diri dulu. Takkan habis lempeng ni saya tak merasa. Diorang ni bukan boleh tinggal lama ni diorang ni. Kan tinggal kari je. Lempeng habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.